Apa ni? 148. Kita tak masuk langsung dalam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimun muslimat, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita dapat bersua lagi di medan maya pada malam ini. Sementara kita menunggu pada masuknya waktu Isyak. Mungkin sahabat-sahabat terlebih dahulu boleh bagi feedback tentang audio di tempat masing-masing. Adakah terjangkau ataupun tidak? Ustaz, Imam Abdul Rahim, okey tak audio? Sebelum kita teruskan, mungkin boleh bagi feedback sikit. Alhamdulillah, pada malam ini saya muqaddimahkan pertemuan dengan baca sepotong firman Allah Subhanahu Wa Taala menerusi surah Al-Baqarah ayat yang ke-148. Syaitanir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud dan bagi tiap-tiap umat ada arah, yakni kiblat yang masing-masing menujunya. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan, kerana di mana sahaja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua, yakni berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, utamanya terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih setia pada malam ni. Mungkin malam ni secara santai-santai sahaja dalam pertemuan ini yang mungkin tak macam selalu, dan kesempatan yang ada pada malam ni kita nak sembang-sembang dan sahabat-sahabat boleh bagi pandangan daripada apa yang kita akan sampaikan pada malam ini. Dan malam ni saya teringat sepotong hadis yang mungkin seluruh daripada halayak kita sudah biasa menekuni dan juga sudah biasa menggali mutiara-mutiara yang terdapat dalam hadis ini, dan dia sebenarnya berkaitan dengan perihal kehidupan kita setiap hari yang boleh kita laksanakan tuntutan-tuntutan tersebut. Dan hadis ini sebenarnya daripada sekolah lagi kita dah belajar kepada siapa yang biasa meletakkan diri dalam usrah-usrah dan menjadi bahan rujukannya ialah hadis arba'in, dia akan biasa jumpa dengan hadis yang ke-25 dalam hadis arba'in An-Nawawi. Hadis yang ke-25 daripada arba'in an Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni daripada Abi Dzar. Kata Abi Dzar radhiyallahu an, dia kata manusia daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ni hadis ni penting untuk kita tekuni, bahawa kata Abu Dzar, orang pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Dia kata orang-orang Ansar, orang-orang yang ada harta. Yang tanya ni adalah dari kalangan orang Muhajirin. Mereka tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Orang-orang kaya, orang yang ada harta, yakni orang-orang Ansar, mereka ini pergi dengan membawa pahala yang banyak. Berjumpa Allah SWT dengan pahala yang banyak. Sedangkan kata di kalangan sahabat-sahabat Nabi ini, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Sedangkan mereka ini berpuasa, mereka ini sembahyang sama macam kami sembahyang. Mereka ini puasa sama macam kami puasa. Akan tetapi kelebihan mereka ini yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Kelebihan orang-orang Ansar ini, di samping mereka semayang macam juga kami semayang, mereka puasa sama juga macam mana kami puasa, tapi kelebihan orang Ansar ni, mereka ada harta, maka mereka mestilah lebih banyak pahala daripada kami sebab mereka mempunyai ruang untuk bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka ada. Ni di kalangan sahabat-sahabat Nabi ni, dia tak lega kalau ada orang berpeluang dapat pahala lebih daripada mereka. Kita ni buat pahala tak banyak mana, buat baik tak banyak mana, tapi belagak macam pahala banyak. Tapi sahabat-sahabat Nabi ni dia sentiasa, orang kata, dengki bila tengok orang buat pahala lebih. Sedangkan kami tak ada pahala. Sedangkan semayang sama, puasa sama, tapi diorang ni ada kelebihan harta. Dengan kelebihan harta itu mereka berpeluang dapat lebih banyak pahala berbanding dengan kami. Seperti mana yang kita sedia maklum, orang Ansar ni, dia punya pengorbanan pada sudut harta ni luar biasa. Bersungguh-sungguh, dan mereka nak bantu, nak beri kepada muhajirin ni tanpa syarat. Kita hari ni bagi syarat macam-macam. Bila bagi sesuatu tu, kita harap orang akan balas balik kepada kita dengan balasan-balasan tertentu. Tapi orang muhajirin ni, orang-orang Ansar ini, dia membantu muhajirin ni tanpa syarat. Bahkan kadang-kadang melebihkan kepada sahabat mereka dari kalangan muhajirin ni, lebih daripada apa yang mereka ada. Biar kawan dia dapat lebih tak apa. Ni di antara sifat yang payah dan sukar nak ada dalam diri kita. Jadi sahabat-sahabat muhajirin ni, dia tak puas hati bila orang-orang Ansar berpeluang dapat pahala yang lebih, sedangkan mereka tidak. Ada kerana orang muhajirin ni semua harta benda tinggal di Mekah. Pergi dengan, orang kata, sebatang kara, pergi dengan sehelai sepinggang, meninggalkan semua harta benda ni. Keistimewaan orang muhajirin pula, bila dengar perintah hijrah ni, tak ada dah nak berpaling ke belakang. Artinya kalau tinggal harta pun tinggal lah. Kalau tinggal orang yang disayangi pun tinggal lah. Misalnya kalau kita baca kisah siapa? Syuhaib Ar-Rumi. Syuhaib Ar-Rumi ni dia jutawan di Mekah. Dia orang Rum. Bila dia nak berhijrah, orang kafir Quraisy tekan dia. Dia kata, kamu ni Syuhaib tak senang budi, tak sedar diri. Masa kamu mari ke sini dulu, kami yang bantu kamu. Kami letakkan kamu sebagai seorang yang hebat dari sudut bisnes dan sebagainya, sehingga kamu disenaraikan syarikat kamu di Bursa Saham Mekah, kita ibaratkan duduk di papan pertama. Tapi bila kamu nak berhijrah ni, kamu nak bawa harta benda kamu, mudah sangat kamu nak tinggalkan apa yang telah dibina ni. Jadi kata Syuhaib Ar-Rumi, adakah kerana dengan harta benda yang aku ada ini, yang kamu jadi nak halang aku daripada berhijrah? Kalau itu yang menjadi halangan, aku tinggalkan semua harta benda ni, aku tak perlu, kerana aku nak penuhi apa yang menjadi perintah dan tuntutan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Aku tak perlukan kepada harta benda ni. Ini keistimewaan yang ada dalam diri sahabat-sahabat, di antaranya Syuhaib Ar-Rumi ni, orang kaya yang meninggalkan harta kerana apa? Kerana nak patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni banyak lagi kita berkira-kira ni. Ni banding dengan sahabat-sahabat. Sebab itulah sama ada di kalangan sahabat muhajirin ataupun ansar, disebut oleh Syekh Qutb rahimahullah,
Dia kata kalau kita nak cari passion jenis sahabat mereka yang dididik dengan acuan Al-Quran generasi pertama Al-Quran ni, nescaya kita tak akan jumpa lagi jenis generasi macam ni yang dibimbing, ditarbiah, dididik oleh Nabi SAW. Kalau kita kata jumpa orang hak paling hebat, paling baik dalam kehidupan kita hari ni, dia tak akan sama dengan apa yang telah ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Baik, balik pada hadis tadi, maka kata orang-orang muhajirin, semayang sama macam kami, puasa sama macam kami, tapi orang-orang Ansar ni mereka dengan kelebihan harta, mereka dapat bersedekah dengan harta benda mereka. Jadi orang yang tak ada harta ni, bila dia tidak boleh bersedekah, sama lah macam kita ni, barangkali ni bila berlaku situasi sekarang ni, barangkali orang yang ada harta lebih dia dapat infak dengan harta yang dia ada. Tapi orang yang tak ada harta, jangan dia orang kata jadi sedih hati, gundah gulana dengan sebab dia tidak ada harta, dia tidak dapat bersedekah. Banyak ruang yang lain kebaikan yang boleh kita buat seperti mana yang ditunjuk, yang diajar oleh Nabi SAW. Maka sahabat-sahabat ni minta pandangan, panduan daripada Nabi macam mana nak berlumba buat kebaikan seperti mana orang Ansar berlumba untuk buat kebaikan. Maka kata Nabi SAW, qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna inna bi kulli tasbih wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah. Jadi kata Nabi SAW, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Nabi bagi penjelasan. Ini bila kita rujuk kepada apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi, maka kita akan dapatlah jawapan. Maka jadilah tak kita ni runsing apa kita nak buat, apa kita nak buat. Ni orang suruh duduk di rumah sebab perintah untuk keselamatan kita. Kita duduk runsing, tak tahu benda nak buat. Sedangkan di sana banyak benda yang kita boleh buat kalau kita ikut panduan yang dianjurkan oleh Al-Quran, yang dianjurkan oleh hadis Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, bukankah Allah Ta'ala telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Banyak cara kita boleh bersedekah untuk dapat pahala sedekah ini. Apa kata Nabi? Sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah. Kalau tak ada harta nak bersedekah, Nabi kata, tidakkah pada tasbih itu ada sedekah? Duduk saja. Nak sedekah, duit tak ada. Kita bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Tapi kita berkira nak sebut subhanallah pun tunggu lepas semayang. Sedangkan terlalu banyak benda nikmat yang kita dapat. Allah SWT berikan kepada kita. Maka kata Nabi SAW, tidakkah pada tasbih itu adalah sedekah? Jadi kena ajak anak-anak kita duduk di rumah. Di samping dia main game, di samping dia melalut tengok cerita sampai tengah malam dalam keadaan tak tahu nak buat apa, maka kita boleh ajarkan mereka, membiasakan lidah-lidah mereka dengan mereka bertasbih dengan sebanyak-banyaknya. Kerana tasbih ni amalan malaikat. Malaikat ni dia ada kerja lain. Dia patuh kepada Allah SWT dan kerja dia bertasbih kepada Allah SWT. Dengan sebab itu dalam diri manusia ni dia ada dua sifat. Satu sifat kemalaikatan, satu lagi sifat kehayawanan. Orang yang dia duduk dalam ruang lingkup sifat kemalaikatan, maka dia akan berperangai, bertingkah laku dengan banyak bertasbih kepada Allah SWT. Dengan sebab itu dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, iman kita ni boleh bertambah dan boleh berkurang. Jadi kita hendak iman kita ni sentiasa bertambah ataupun kita hendak iman kita ni sentiasa menurun. Jadi orang yang hendak iman dia sentiasa bertambah, di antara amalan-amalan yang disarankan supaya iman kita ni sentiasa orang kata naik, sentiasa positif kepada Allah SWT dengan kita memperbanyakkan bertasbih. Kalau tak boleh bersedekah dengan harta benda pun. Tapi hak lagi baik dengan harta benda pun kita buat, dengan tasbih pun kita banyak bertasbih. Dan kata Nabi SAW, wa kulli takbiratin sadaqah. Dengan kamu banyak bertakbir itu adalah juga sedekah. Nabi ajarkan kepada sahabat dia, dia kata di antara ruang untuk kita dapat pahala sedekah ialah dengan bertakbir. Tapi ada orang takbir pun jadi masalah. Bila takbir ni orang bagi julukan, ni pok-pok ni lah ni takbir. Nah,
Jadi banyakkan bertakbir. Kerana takbir ini kata Nabi SAW boleh dapat pahala, pahala macam pahala sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni kita lepas mayang baru nak Allahu Akbar. Jadi membasahi mulut kita, lidah kita dengan kita banyak bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi SAW, wa kulli tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah adalah kebaikan yang juga kata Nabi sama macam sedekah. Tak tahu nak buat apa, duduk saja-saja. Sambil masak boleh tahmid, sambil lipat kain boleh tahmid, sambil buai anak lagi lah boleh tahmid. Jadi banyak ruang. Artinya tangan kita bekerja, mulut kita bertahmid, kaki kita bergerak, mulut kita bertahmid. Tapi ada orang sambil buat kerja sumbat telinga dengan benda yang barangkali lalai lara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi dalam keadaan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, lagilah kita kena melakukan amalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kita banyak bertahmid, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kata Nabi SAW, wa kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil, setiap ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kata Nabi ialah sadaqah. Setiap yang kita ungkapkan, zikir kita. Dan sebab tu disebut oleh Nabi SAW, ada 3 benda. Ada 3 benda yang kalau kita nak buat sampai muntah, sampai tak tidur malam pun tak apa. Sebab dalam bab kita jaga mulut ni, Nabi kata ada 3 benda yang kalau kita nak buatlah sampai tak mau lena pun tak apa. Apa yang pertama? Yang pertama, kalau yang kita ungkapkan itu ialah seruan kepada ma'ruf. Buatlah sampai pukul 12 malam. Nak ke Facebook ke, nak WhatsApp ke, kalau yang kita ajak itu ialah amaru bil ma'ruf. Yang kedua, kalau ianya adalah nahyu 'anil munkar, kalau dia ialah merupakan cegahan kepada mungkar, tak apalah. Jadi kita muhasabah balik. Yang kita sampai tak lena malam, kita tu ber-WhatsApp sampai demam telefon, sampai habis data. Yang 1 hari bulan pula dapat pula 1 gig cuma. Kan? Tu lagi lah. Kita nak gunakan kepada ma'ruf, kita nak cegah mungkar. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, kalau yang kita ungkap, yang kita sebut itu ialah zikrullah. Jadi tak apalah sampai demam, sampai lingkup laptop pun, kerana kita mengajak orang kepada ma'ruf, cegah kepada mungkar, dan kita ajak kepada zikrullah. Itu tak jadi masalah, dia tak jadi lara. Baik. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Ini di antara zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa dia tadi? Tasbih. Kemudian takbir, kemudian tahmid dan juga tahlil. Ini zikir-zikir yang maksur yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita perbanyakkan ucapan dan ungkapan dia, supaya menjadi tabiat kebiasaan kita. Yang biasanya bila kebaikan ni tak jadi minat di mulut kita nak sebut. Ada agak-agak orang tengah merempit, nak subhanallah, rasa jarang nak jumpa kot. Sambil duduk tunggu ni, hari ni nak beli barang, berbaris sampai berjela-jela orang sebut tak. Sambil duduk baris tu ada agak-agak orang yang duduk tasbih subhanallah. Menyumpah dah lah, maki dah lah kot orang kali dah. Tapi nak sebut zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi pahala sedekah ini, mungkin tak ramai yang akan buat. Baik. Yang seterusnya kata Nabi SAW, apa lagi? Kamu tak boleh sedekah dengan harta. Tidakkah kata Nabi SAW, wa amru bil ma'ruf sadaqatun wa nahyu 'anil munkar sadaqatun. Nabi kata, tidakkah pada amalan seru kepada ma'ruf itu adalah sedekah. Kamu cegah kepada kemungkaran itu adalah sedekah. Ini package lengkap yang Nabi sebut kepada kita. Hak yang sedekah dengan harta itu satu hal lah. Bila tak boleh sedekah dengan harta, maka lengkapi hidup kita dengan kita menyeru kepada ma'ruf. Ini juga kata Nabi SAW ialah sedekah.
Hari ni kita ada tangan, kita ada akses Facebook, kita ada akses Instagram, kita ada WhatsApp dan sebagainya. Jadikan ruang ini ruang untuk kita amaru bil ma'ruf, nahyu anil munkar. Mungkin ada orang kata, saya ni tak tahu apa nak ajak orang kepada kebaikan. Saya ni tak tahu, saya tak tahu apa nak cegah orang daripada kemungkaran. Ada tak pilihan yang lain? Ada pilihan. Nabi kata falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau tak tahu nak cakap benda baik, Nabi kata lebih baik duduk diam. Tapi nak cakap juga, semua benda nak cakap, semua macam dia saja betul. Kan? Jadi berfikir-fikir. Kerana yang kita cakapkan di dunia ini semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak cakap juga, pastikan dia ialah amaru bil ma'ruf. Dan dia adalah cegahan kepada mungkar. Jadi dalam bab amaru bil ma'ruf nahyu anil munkar ni di antara seni lain yang mesti dikuasai oleh kita. Apa dia? Seni kita sebagai seorang pendakwah. Kita kena ingat setiap daripada kita ni adalah penyeru. Nahnu du'a. Kita ini adalah penyeru kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam nak menyeru kepada kebaikan ini dia ada seni dia. Kerana dalam kita berdakwah ini kita kena tahu siapa dia yang jadi pendakwah, siapa dia orang yang kita seru. Dan apa yang kita nak seru, dan kita kena tahu metod-metod kaedah penyampaian kita itu jangan sampai kita menjauhkan mereka daripada kebenaran. Kan kekal Nabi SAW ingatkan kita. Nabi kata apa? Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Nabi kata permudahkan, jangan bagi susah. Kita kena permudahkan bagi orang faham. Kadang-kadang kerana ego belagak kita ni, daripada orang mudah faham, orang jadi payah faham. Sedangkan barangkali satu ayat orang faham lah, tapi kita pusing punya panjang sampai orang jadi tak faham. Jadi kita kena gunakan kaedah yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi kata, memudahkan, jangan kamu menyusahkan. Wa basyiru wa la tunaffiru. Hendaklah kamu menerangkan, memberi penjelasan. Jangan kamu menjauhkan orang daripada kebenaran. Kalau kita tak yakin, kita tak pasti, kita tak confirm itu benda hak yang ni, elok kita elakkan, dan jangan kita bercakap benda yang kita sendiri pun kita tak berapa faham. Macam hari ni orang duk cerita pasal rancangan ekonomi apa semua, saya percaya bukan semua orang faham. Tapi semua orang pakat nak komen. Jadi benda yang kita tak faham, yang kita tahu, kita bagi orang yang berkeahlian. Dan orang yang rasa-rasa macam-macam berkeahlian ni, jangan duk tunjuk dia pandai lah. Kadang-kadang dia akan menjarakkan orang daripada kepahaman yang sebenarnya. Dia tak berkelayakan, dia tak berkeilmuan, tapi dia nak buat huraian juga macam dia tahu semua, maka dia menjauhkan orang daripada kebenaran yang sebenarnya. Dan kadang-kadang tu main agak-agak benda yang dalam hati orang. Kalau orang suruh sungguh nak buat benda, kita nak tuduh kata orang tak ikhlas. Itu bukan dalam ruang lingkup kita. Benda dalam hati orang kita tak boleh nak ikut telahan kita, ikut suka main kita je. Artinya benda yang kalau seorang tu buat sungguh dengan penuh keikhlasan, tiba-tiba kita tuduh dia tak ikhlas. Ini satu benda yang penyakit juga dalam hati kita. Pelik manusia ni, benda yang kita tak tahu dia ikhlas tak ikhlas, kita kata dia tak ikhlas. Benda yang confirm jahat, kita tak boleh pula nak kata dia sebenarnya jahat. Ni masalah yang ada dalam hati kita. Penyakit ini mesti kita basmi. Macam mana kita basmi COVID-19 tu, macam itulah kena buang penyakit yang ada dalam hati ni. Jangan bagi dia ada baki sedikit pun. Kerana kalau kita biarkan rantaian ini berpanjangan, maka kesan dia kita tak selamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, kerana kita belagak macam kita ni Mr. Perfect, sedangkan kita ni banyak kekurangan yang mesti kita perbaiki kekurangan dan mengelakkan daripada menjadi dosa kering je. Baik, apa dia lagi kata Nabi SAW, benda yang boleh jadi sedekah, amaru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Dan kata Nabi SAW, ni pelik sikit. Ni dia nampak macam 18 SX, tapi ini yang disebut oleh Nabi SAW. Ini ingat masa zaman mengaji dulu, kawan-kawan kita bila sampai part ni, ustaz uraikan semua pakai gelak. Kata Nabi SAW, wa fi budai ahadikum sadaqah. Nabi kata apa? Nabi kata pada setiap
setiap hubungan kamu, pada kemaluan kamu. Nabi kata juga sedekah. Jadi sahabat-sahabat kata dengan Nabi SAW, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatuhu wa yakunu lahu fiha ajrun. Seorang yang dia dengan syahwat dia adakah juga akan dapat pahala? Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizran wa fagazalika iza wada'aha fi halalin kana lahu ajrun. Ringkasnya Nabi SAW kata, pada kemaluan kamu juga adalah sedekah. Jadi sahabat-sahabat kata pada Nabi SAW, adakah pada kemaluan tu kira juga sedekah? Maka Nabi kata, kalau kamu gunakan dia pada jalan yang halal, adakah dia kebaikan? Dan kalau kamu gunakan dia pada jalan yang tak betul, kamu guna nikmatan yang Tuhan bagi ni untuk berzina, adakah dia kebaikan? Hatta ruang, nak ceritanya kepada kita bahawa ruang kita nak dapat kebaikan ni terlalu banyak. Hatta pada kemaluan tu pun ada sedekah kalau betul cara guna dia, tahu tata cara dia. Tapi malangnya manusia ini, kenikmatan yang Tuhan bagi, kelebihan yang Tuhan bagi, maka dia tak tahu nak gunakan untuk jalan kebaikan, tetapi dia jadi manusia yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada hadis yang kita baca ni, mudah-mudahan kita menjadi seorang hamba yang insaf di atas nikmat kurniaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Faedah yang kita boleh ambil lah daripada hadis ni, di antara faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni, pertamanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, mereka ini adalah sahabat yang memiliki sifat saling berlumba untuk buat kebaikan. Jadi sahabat-sahabat saya yang ada bersama dengan saya pada malam ini, Saudara Abbas, Mr. Chef, Dr. Khairi ada sekali, Ustaz Khair. Ini sahabat-sahabat saya yang berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Dan mereka orang yang terhadapan Ustaz Khairi, Dr. Khairi, di antara orang yang berlumba-lumba memberikan ilmu kepada pelajar-pelajar dia. Dia sifat berlumba-lumba ini, mudah-mudahan Allah SWT berikan ganjaran yang besar, manfaat yang besar. Orang yang berjuang di medan ilmu, mengeluarkan manusia daripada buta, daripada jahil kepada mengenal Allah SWT. Ini di antara kelebihan besar yang Allah SWT berikan kepada kita. Sebab jadi guru, jadi pengajar ni bukan semua orang boleh buat. Ada orang pandai tapi tak semua orang boleh mengajar orang. Jadi sahabat-sahabat yang sama dengan saya pada malam ini, kita nak contohi sifat sahabat-sahabat Nabi yang sentiasa sahaja berlumba untuk buat kebaikan. Mungkin Saudara Abbas ni banyak orang yang menginfakkan daripada harta yang dia ada untuk bantu macam-macam golongan sasar. Walaupun dia tak publish kepada umum, tapi saya tahu dia seorang yang hebat dari segi infak dia. Mudah-mudahan Allah SWT memurahkan rezeki, mudah-mudahan Allah SWT menambah kerahmatan, keberkatan untuk beliau. Itu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Ustaz Khair, Saudara Fadil dan sebagainya, dengan keilmuan tentang sukan, tentang technician dan sebagainya yang tak semua orang boleh buat. Di kelebihan yang kita ada ni, kita kena tak dilupakan. Saudara Makpi, Saudara Rafizan yang bersama dengan kita pada malam ini, kelebihan yang kita ada di sudut keilmuan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, ini semua jangan kita simpan, jangan kita tudung. Mesti kita berlumba-lumba untuk buat kebaikan dengan kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, faedah daripada hadis yang kita baca pada malam ini, bagaimana kita lihat sahabat-sahabat mereka menggunakan harta mereka yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, kelebihan harta yang mereka ada, seumpama sahabat-sahabat dari kalangan Ansar ini, mereka menggunakan kelebihan harta dunia yang Allah Ta'ala bagi untuk kelebihan di akhirat, iaitu dengan bersedekah. Sedekah ni tak semua orang boleh buat. Jadi kita kena jadikan satu metod pentadbiran, terutamanya kepada anak-anak kita di rumah.
kena biasakan diri mereka dengan bersedekah. Tak semestinya banyak. Kalau kita latih mereka dengan sedikit-sedikit, maka nanti akan jadi satu tabiat kebiasaan dalam diri mereka untuk bersedekah. Kita tengok dulu kalau orang kampung dulu, kalau dia jenis buat bendang, bila dia tuai padi dia, di samping dia bayar zakat, yang pertama sekali, di antara yang dipentingkan oleh orang-orang yang buat bendang ni, dia nak bagi orang rasa beras baru dia. Saya bila tengok sahabat saya Lebay Hafiz Fahmi bersama dengan kita pada malam ni, saya teringat arwah ayah dia. Arwah ayah dia ni cikgu bahasa Inggeris saya. Cikgu bahasa Inggeris saya, yang dia mengajar di sekolah pada darjah 1 lagi. Adik-beradik saya ramai yang ayah dia mengajar. Di antara yang jadi kebiasaan kepada arwah bapak saya, bila menuai padi, dia akan bagi beras baru kepada guru-guru yang mengajar di sekolah. Ini di antara benda yang dititik beratkan oleh orang-orang lama dulu, walaupun dia tak mengaji tinggi macam kita, tapi meletakkan budaya infak, budaya bersedekah ini sehingga mendarah daging dalam diri mereka. Kemudian di antara benda yang kita boleh ambil faedah daripada hadis ini, dari sudut amal badaniyah, anggota yang dilakukan oleh anggota tubuh, baik yang kaya, baik yang miskin. Yang tadi kalau orang yang infak dengan harta tu, orang kaya aja boleh buat. Tetapi dengan amalan badaniyah, tak kira lah sama ada orang miskin, orang kaya boleh buat, iaitulah amalan-amalan seperti mana berzikir tadi. Orang miskin boleh buat, orang kaya boleh buat, orang berpangkat boleh buat, orang sakit boleh buat, orang sihat pun boleh buat. Jadi jangan kita buat alasan, saya miskin lah, takkan saya nak bertakbir. Tak kira miskin ke kaya ke, ini benda yang boleh dibuat oleh para oleh kita semua, seperti mana yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara faedah yang kita ambil daripada hadis ini, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka pintu seluas-luasnya kepada para sahabat untuk memperbanyakkan amal kebaikan. Maka kalau Nabi buka pintu yang luas kepada sahabat-sahabat, pintu ini tidak pernah tertutup kepada diri kita. Masih terbuka ruang kepada kita untuk menambah kebaikan, tak kira waktu, tak kira masa, tak kira kita muda ataupun kita tua. Maka pintu kebaikan ini terbuka seluas-luasnya untuk kita. Cuma soalnya, adakah kita nak buat ataupun kita tak nak buat. Kemudian di antara yang kita boleh ambil daripada hadis ini, jalan sedekah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW itu terlalu banyak. Jadi kebaikan ini jangan kita sempitkan ruang dia hanya dengan satu cara saja, tetapi terlalu banyak ruang kebaikan yang boleh kita buat, bergantung kepada kemahiran masing-masing, bergantung kepada apa yang kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada diri masing-masing, maka kena selok, kena cari, dan kena tanam sifat keinginan yang tidak berbelah bagi untuk kita buat dengan bersungguh-sungguh, dengan harapan Allah SWT memberikan kepada kita ganjaran yang besar dan akan memberatkan timbangan amal kita bila balik berjumpa dengan Allah SWT nanti. Jadi terima kasih kepada Haji Fauzi juga yang turut bersama-sama pada malam ini. Rindu nak kuliah di Ampang tapi nampak macam lambat lagi lah. Tak apalah, nanti ada rezeki kita dapat ni. Dan macam mana dengan ada tak rasa-rasa kebimbangan kita nak bertarawih, nak berpuasa seperti mana selalu, ataupun bagaimana, tak kisahlah di mana-mana pun, Allah SWT sedang uji kita. Jangan kita berasa apa yang Allah Ta'ala bagi ni satu benda yang merugikan kita. Sebaliknya, kita kena melihat dalam bentuk yang positif, kerana amal orang mukmin ni pada awal-awal lagi kita pernah sebut dulu, bahawa di mana pun kedudukan Allah Ta'ala campak kita, ruang untuk Allah Ta'ala membuka laluan untuk kita buat kebaikan. Jadi apa khabar Haji Fauzi?
Dengar cerita kata surau dia sediakan kit-kit bantuan untuk penduduk-penduduk di flat. Tapi cuma saya nak ingatkan apa yang selalu ditekankan oleh MKN. Kita hari ni kena dengar apa yang pihak projek sebut. Sebab kita dari sudut keilmuan macam mana nak protect daripada virus ni, kita tak ada ilmu, maka kena dengar dengan orang yang dengan orang yang berkeahlian. Maka kalau dia kata jangan, kita kena akur. Orang yang diberi tanggungjawab kena buat dengan sebaik-baiknya. Memanglah daripada sudut hati kita nak tolong bantu mereka yang dalam kesusahan, tapi jangan sampai disebabkan kita nak buat satu kebaikan datang satu mudarat yang lebih besar. Yang ni kita kena berhati-hati. Jangan sampai memudaratkan lagi keadaan. Kita tengok apa hal berlaku di Amerika. Sampai petang tadi kita tengok daripada dia duduk nombor berapa, hari ni dia duduk ranking paling tinggi dengan 105,000 kes yang dicatatkan, dengan pertambahan kes yang begitu mendadak. Jadi ni kita kena berhati-hati. Kita tak mau benda ni jadi pada kita. Kita kena jadi rakyat yang patuh. Begitu juga dengan bila kita dengar ada di antara orang-orang yang ingkar dengan arahan pihak wajib, sehingga pihak wajib terpaksa buat tindakan yang kita pun tak nak dengar. Ni kena berhati-hati. Dan sahabat-sahabat yang mungkin barangkali bersama pada malam ini boleh mainkan peranan masing-masing di komuniti masing-masing. Kalau yang duduk di kawasan perumahan, tak kira lah dalam flat dan sebagainya, berhadapan dengan pergerakan yang terhad ni. Yang pergerakan yang terhad ni orang boleh buat macam-macam. Saya dapat laporan ada orang yang dapat maklumat daripada sahabat-sahabat, ada yang duduk di kawasan flat, malam-malam dia orang anjurkan karaoke dari rumah ke rumah. Ni benda ni pun janganlah jadi orang yang kita faham ni dengan agenda macam tu. Banyak lagi benda kebaikan kita boleh buat. Jangan timbulkan keresahan. Kita nak buat sesuatu tu, baiklah kita fikir dia menyenangkan semua pihak. Jangan kita nak melegakan diri kita saja. Tu. Jadi ada sahabat-sahabat yang nak kongsi apa-apa? Dr. Khairi, terima kasih pada malam ini meruangkan masa bersama dengan kita daripada insan yang tak seberapa ni. Ustaz Pozi, Haji Pozi buat balik stok ikan murah banyak kot. 8.45 saya nak berhenti. Jadi malam ni kita ringkas santai-santai. Tak sempat nak prepare tadi. Jadi kita baca sepotong hadis lah malam ni sebagai perkongsian kita bersama. Sekurang-kurangnya kita tak mengarut duduk tempat lain lah. Makan tak larat makan lah. Minum tak larat minum lah. Macam-macam. Tu tara kena tahan tu. Kalau tak kena tahan lagi dahsyat lah. Sahabat saya Semanggur Stylus, saudara Munir. Macam mana keadaan di Penang? Harap-harap dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tak ada apa perkongsian pada sahabat-sahabat, saya nak berhenti takat tu dulu. Mudah-mudahan 1-2 benda yang kita kongsi pada malam ini secara santai-santai akan ada kebaikan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa kalau ada kebaikan kita kongsi, kita panjang-panjangkan dan kita dapat amalkan. Dan kalau ada yang salah, yang tersilap, sahabat-sahabat saya yang hebat dalam ni boleh betulkan saya untuk iktibar pada masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi di atas perhatian dan juga kerjasama. Minta maaf di atas segala kekurangan. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.